Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi untuk subjek asas sains komputer tingkatan 3. Kita masih lagi dalam tajuk 4.0 iaitu kearahan T3 4.1 Pekalan Data dan SQL. Jadi untuk hari ini kita akan lihat tajuk 4.15 membina pekalan data dari entiti, atribut dan hubungan. Okey, di bawah ni cikgu dah upload video pengajaran. So, kamu boleh tengoklah nanti ya. Okey, 4.1.5 membina pekalan data dari entiti, atribut dan hubungan. Jadi, pekalan data kita bina dengan menggunakan perisian sistem pengurusan pekalan data ataupun kita kenali sebagai DBMS, Database Management System. Okey, jadi sistem Microsoft Access yang kamu guna sebelum ini untuk membuat entity, atribut dan juga apa itu dan juga primary key foreign key. Okey, apa lagi? Kamu ada buat juga one to one, one to many. Jadi itu adalah sistem kita kenali sebagai DBMS, Database Management System. Okey, ini contoh perisian DBMS. Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, Informat, DB2, Sybase dan sebagainya lah. Jadi untuk tugasan kamu nanti kamu akan guna Microsoft Access. Okey, Microsoft Access ataupun MA, kita sebut sebagai MA. Jadi dalam Microsoft Access ini dia ada jadual ataupun table. Jadi di mana satu entiti diwakili oleh satu jadual ataupun satu table. Atribut entiti yang berkenaan disimpan dalam lajur atau medan pada jadual. Okey. Jadi dalam jadual ini dia menyimpan data mengikut baris dan kita kenali dia sebagai rekod. Jadi setiap baris data dipanggil satu rekod. Okey, dalam Microsoft Access juga ada pertanyaan ataupun query. Yang ni kamu belum lagi buat. Nanti dalam tugasan nanti kamu kena buat. Jadi query ini ialah untuk meminta data yang tertentu daripada satu atau lebih daripada satu jadual. Kita akan guna query nanti. Data yang diperoleh boleh dicetak atau dipaparkan. Jadi data yang dipaparkan itu nanti kita boleh buat perubahan juga. Lagi dalam Microsoft Access dia ada lagi borang ataupun kita sebut dia sebagai form. Jadi form ini dia merupakan antarmuka antara pengguna dan komputer. Jadi form ini dia memudahkan pengguna untuk memasukkan data. Daripada form itu dia memaparkan data daripada satu atau lebih daripada satu jadual dalam bentuk selain daripada baris dan lajur. Jadi form ini nanti kita boleh setting nak buat bentuk dia macam mana. Form juga dia boleh memaparkan data daripada pertanyaan, iaitu daripada query. Form ini juga dia boleh mengubah data yang dipaparkan melalui satu borang. Jadi form dia boleh mengubah, melihat atau memasukkan data. Dan dalam Microsoft Access juga dia ada report ataupun laporan. Di mana dia ada menyediakan laporan
berdasarkan data dalam satu atau lebih daripada satu jadual, entiti atau berdasarkan satu pertanyaan. Jadi itu kegunaan laporan. Laporan kita boleh cetak atau kita analisis masalah. Okey, jadi dalam Microsoft Access dia ada table, dia ada query, dia ada form dan juga dia ada report. Okey, seterusnya. Pengkalan data. Langkah-langkah membina pengkalan data. Okey, langkah pertama, apa yang perlu kita buat? Yang pertama, kita tentukan tujuan kita nak membina pengkalan data tersebut. Berdasarkan daripada masalah yang kita hendak selesaikan. Yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, langkah kedua, kita perlu menentukan entiti yang kita perlukan dalam jadual ataupun dalam table nanti. Kita perlu buat entiti yang kita perlukan berdasarkan masalah yang kita nak selesaikan. Okey, langkah yang ketiga, kita menentukan atribut yang kita perlukan pada entiti yang telah kita bina. Yang keempat, kita perlu menentukan hubungan dan kekardinalan yang kita perlukan. Dan yang kelima, kita menghasilkan pengkalan data. So, ada 5 langkah dalam pembinaan pengkalan data. Seterusnya, tugasan yang perlu kamu selesaikan. Okey, tugasannya ialah bina satu pengkalan data bagi membuat analisa maklumat peperiksaan di sekolah anda. Kita namakan sistem tersebut sebagai SysMap, Sistem Maklumat Peperiksaan. Jadi, berdasarkan kepada langkah-langkah untuk membina pengkalan data, langkah yang pertama, kita perlu tentukan tujuan pembinaan pengkalan data. Jadi, tujuan kita di sinilah untuk kita menghasilkan analisis keputusan peperiksaan dengan cepat. Yang kedua, langkah yang kedua, apa yang perlu kita buat dalam menyelesaikan masalah ini ialah kita menentukan entiti yang diperlukan dalam SysMap, iaitu entiti murid dan juga entiti markah. Ini kamu akan buat nanti dalam table. Langkah yang ketiga, kita menentukan atribut yang diperlukan bagi SysMap. Jadi atribut bagi entiti murid ialah ID murid, nama murid, jantina, kaum, nama kelas, nama guru kelas. So, ada 6 entiti. Jadi, ada 6 atribut bagi entiti murid. Okey, bagi entiti markah, atributnya ialah ID markah, ID murid, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik, sejarah, geografi dan ESK. So, ada 9 atribut bagi entiti markah. Ini langkah yang ketiga, kita menentukan atribut. Okey, seterusnya. Okey, bagi langkah yang keempat iaitu kita menentukan hubungan dan kekardinalan yang diperlukan bagi sistem map. Yang pertama, entiti murid, kekunci primernya kita akan jadikan ID murid. Bagi entiti markah, kekunci primernya kita jadikan ID markah, kekunci asingnya ialah ID murid. Jadi hubungan di sini ialah one to many. Kita akan buat one to many. Dan langkah yang seterusnya, langkah yang kelima, menghasilkan pengkalan data. Jadi apa yang perlu kamu buat ialah, yang pertama kamu create jadual, iaitu buat 2 jadual, table maksudnya table lah. Iaitu bagi entiti murid dan entiti markah. Yang kedua, bagi borang, form, bina 2 borang berdasarkan jadual bagi entiti murid dan entiti markah. Okey. Pertanyaan query. Bina beberapa pertanyaan query berdasarkan entiti murid dan entiti markah menggunakan SQL. Dan yang keempat, kamu perlu buat laporan, menghasilkan laporan berdasarkan hasil pertanyaan query. Jadi ini yang perlu kamu buat. Okey, dah habis nota tajuk ini. Sekarang kita akan buat praktikal berkaitan dengan tugasan yang telah diberikan.
Okey, yang pertama sekali buka Microsoft Access di komputer masing-masing. Okey. Pilih blank desktop database. Okey, kemudian pada file name namakan dia sebagai sysname. SIS sysmap MAP. Okey. Sysmap dan pastikan database sysmap ini kamu save di folder masing-masing. Okey, kemudian klik create Okey, kita akan membina dua entiti. Okey, iaitu entiti murid dan juga entiti markah. Yang pertama kita akan membina entiti murid. Okey, klik pada tabel 1. Okey, pada field pada menu field ini kamu lihat dia ada view view. Klik view. Okey. Lepas tu dia akan keluar save as namakan table ini dengan murid MURID dan klik OK. So kita akan dapat apa begini Jadi dalam satu pekalan data, jadual atau table ini dia digunakan untuk menyimpan data bagi sesuatu entiti. Okey. Jadi murid ini ialah entiti So kita telah berjaya membina entiti iaitu dinamakan dengan nama murid. Okey. Field name ini ialah attribute kepada murid. Dan setiap attribute itu dia ada jenis data. Okay, jadi ada beberapa jenis data bagi setiap attribute. Okey, yang pertama auto number, iaitu dia menjana pembilang secara automatik dalam susunan menaik. Okey. Text short ini ialah panjang yang terhad kepada maksimum 255 aksara sahaja. Okay. Long text yang panjanglah dia tidak dihadkan berapa aksara. Okay, number dia hanya menyimpan nilai angka. Date time dia merupakan nilai tarikh dan masa bagi tahun bermula daripada 100 sehingga 999. Jadi itu sedikit penerangan bagi jenis data type. Okey, bagi field name ID kita jadikan ni sebagai ID underscore murid. Okey. Data type-nya tukarkan kepada short tag. Seterusnya kita akan memasukkan atribut yang lain untuk entiti murid. Jadi kita hanya klik pada field name yang seterusnya, masukkan nama murid, nama underscore murid, dan pilih short tag juga. Okey, seterusnya jantina, atribut jantina, pilih juga short tag. Seterusnya kaum, short tag juga. Seterusnya nama underscore kelas, kita guna short tag juga. Seterusnya nama underscore guru underscore kelas, juga guna short tag. Okey, jadi ada 6 atribut untuk entiti murid. Okey, seterusnya kita akan menentukan primary key bagi atribut entiti murid. Di mana kita akan memilih atribut yang mempunyai nilai-nilai unik untuk dijadikan sebagai kekunci primer. Jadi kita akan pilih ID murid. Okey, ID murid. So kita akan tekan primary key ni Okey. So dia akan ada tanda tanda kunci di sini
Okey. Ini maksudnya ID murid dijadikan sebagai primary key ya. Okey, langkah seterusnya kita akan membina pula entiti yang kedua, iaitu entiti markah. Klik pada create dan klik pada table. Okey, dia di sini table 1. Okey. Klik dekat table 1. Klik dekat view. Okey, namakan table ini dengan markah. Seterusnya untuk atribut markah, masukkan yang pertama ID markah. Pilih short tag. Okey, yang kedua masukkan ID murid, pilih short tag. Yang ketiga BM. Masukkan BM, short tag juga. Semuanya data type kita pilih semua short tag. BM, yang keempat BI, short tag data type-nya. Lagi atribut yang seterusnya sign SN, sign, matematik, lagi sejarah, geografi, dan yang terakhir masukkan subjek ASK. Seterusnya kita akan menentukan primary key untuk entiti markah. Okey, di sini telah ditanda ID markah. Kita akan jadikan primary key ya. Ni primary key. Okey. So ID murid untuk entiti markah dia akan menjadi kunci asing. Okey. Kita ada dua entiti, iaitu entiti murid dan entiti markah. Seterusnya kita akan membuat relationship. Jadikan dia sebagai one to many. Okey. Kita close dulu entiti murid, right click, close dulu. Dan juga entiti markah, right click, kita close dulu. Okey. Kita pergi pada menu database tool, klik relationship. Okey. Dan kita klik show table. Okey, kita pilih, kita addkan entiti murid, table entiti murid yang juga table entiti markah. Okey, kita addkan dia. Okey, close yang ni. Seterusnya kita akan hubungkan ID murid pada entiti murid dan ID murid pada entiti markah. Kita klik di ID murid pada entiti murid, kita klik dan seret kepada ID murid di entiti markah. Okey ya. Dan kita tick ketiga-tiga box di bawah ni ya. Box yang pertama, enforce referential integrity, bermaksud dia memastikan bahawa kekunci asing pada suatu jadual adalah kekunci primer dalam jadual yang lain. Okey, bot untuk cascade update related field, dia akan mengemaskini kekunci asing secara automatik pada suatu jadual jika kekunci primer dalam jadual yang lain dia berubah. Dan bot yang ketiga iaitu cascade delete related record, dia akan menghapuskan kekunci asing pada suatu jadual jika kekunci primer dalam jadual yang lain dihapus. Okey, ini maksud ketiga-tiga box ini ya. Dan klik create. Aliran ini bermaksud ke kardinalan one to many. Okey, seterusnya kita akan membuat proses untuk memasukkan data dalam setiap entiti. Okey, close yang ini dulu dan save.
klik yes. Klik pada entiti murid, double klik entiti murid, dan seterusnya kita akan memasukkan data bagi entiti murid. Okey, seterusnya kita isi ke semua rekod dalam entiti murid ya. Isi semua sekali. Kita isi dalam 6 rekod ya. Dan juga dalam entiti markah. Okey, klik dekat markah. Double klik. Okey, kita isi juga semua data dalam entiti markah. Okey, seterusnya kita isi pula rekod pada entiti markah sehingga selesai. Kita ada 6 rekod bagi entiti markah. Okey, jangan lupa save semua yang telah kamu buat, save. Okey, dan close kita sambung. Okey, setakat itu saja untuk tajuk ini 4.15. Kita akan sambung pada 4.16 bagaimana untuk menghasilkan boran dan memasukkan data melalui boran. Okey, pada tajuk yang seterusnya. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.